Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam bulan Ramadan untuk kali pertamanya. Sepanjang pengajian kita tak pernah buat bulan Ramadan. Di bulan ni insya-Allah tahun ini kita buat, mandangkan saya boleh mengatur masa sedikit untuk hadir. Ya. Jadi insya-Allah kita akan menyambung perbincangan kita berkenaan dengan kitab Muqaddimah Ibn Khaldun dalam bahagian muqaddimah lagi. Muqaddimah dalam muqaddimah. Jadi muka surat dia berapa tu bacaan dia tu? 10 L tu apa? XL tu apa? 20. Oh 20, 23. Muka surat 23. Sebelum ini kita sudah menyentuh berkenaan tentang beberapa kesilapan para sejarawan dalam menulis sejarah tanpa menganalisis secara kritikal, khususnya melibatkan bilangan. Kemudian pada yang sesi yang lepas banyak menceritakan tentang kisah-kisah yang diburukkan, yang dicipta-cipta untuk memburukkan satu-satu tokoh itu atau keluarga, malah melibatkan dengan dakwaan bahawa dia XL tu 40. Maksudnya muka surat 43. Muka surat 43 termasuklah tentang bagaimana keturunan Nabi itu menjadi satu kita kata apa, gelaran ataupun imej itu akan jadi lebih mulia kalau kita merupakan sebahagian daripada keturunan Nabi. Dan itu jugalah yang digunakan bagi pihak yang kita katakan membawa pengaruh politik mereka, khususnya Syiah. Mereka juga mendakwa bahawa mereka berketurunan Nabi. Memang betul sebahagian, dan ada sebahagian adalah dakwaan yang tidak dapat dibuktikan. Baik. Dan termasuklah siapa? Idrisiyah, yang kita pun tahu kisahnya Bani Idrisiyah di Morocco kan, di Fez, yang mana salah silah mereka pun yang asalnya berketurunan Nabi, kemudiannya mereka nak menunjukkan ataupun nak mengatakan bahawa Bani Idris ini dia adalah di kalangan mereka yang bersama dengan Syiah kan. Jadi sebab dia juga adalah daripada keturunan Nabi, kami pun keturunan Nabi, jadi Syiah. Dan itu antara fitnah yang agak kuat yang terkena pada Idrisiyah, yang mereka tak pernah beramal dengan ajaran Syiah, tapi mereka pernah bernaung di bawah kerajaan Fatimiyah. Jadi itu apa yang kita dah sentuh sebelum ni lah. Jadi kita akan masuk seterusnya pada muka surat 43 ni, terangan yang terakhir di bawah tu. Keterangan-keterangan yang salah dan kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar lainnya adalah tentang Imam Al-Mahdi. Okey, ini seorang lagi. Dia bawakan contoh seorang lagi namanya Al-Mahdi, pemimpin utama Daulah Muwahhidun. Ingat lagi tak? Muwahhidun ni. Andalusia. Al-Muwahhidun. Para ahli fiqh Maghribi yang lemah pendirian melemparkan tuduhan kepada imam tersebut. Ini kata Ibn Khaldun. Dia dituduh penipu dan tidak jujur atas tindakannya memegang teguh pendirian tauhidnya yang benar dan menyayangi tindakan-tindakan tidak adil yang dilakukan para pemuka Daulah Muwahhidun sebelumnya. Segala propaganda Imam Al-Mahdi dinyatakan bohong oleh mereka, dan bahkan tali keturunannya yang berhubungan dengan keluarga Nabi yang selama ini dan diterima kebenarannya oleh para pengikutnya orang Muwahhidun dinyatakan tidak benar pula. Okey, dia nak kata di sini bahawa Imam Al-Mahdi ini merupakan daripada keturunan Nabi, keturunan Nabi. Tetapi itu diikuti ataupun dipercayai oleh pengikut-pengikut dia saja. Para fuqaha ni, alim, para ulama waktu itu tidak menerima benda ni.
yang mengatakan ianya tidak benar. Yang dimasukkan para fuqaha waktu itu adalah ketika itu ada kerajaan yang sebelumnya. Al-Muwahhidun, sebelum dia apa? Al-Murabitun. Nanti kita tengok. Saya tunjukkan peta, baru mudah kita faham. Sebenarnya iri hati terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh Al-Mahdi itulah yang membuat para fuqaha menuduhnya penipu. Sambil menipu terhadap diri sendiri, mereka mengira mereka dapat menandingi Al-Mahdi dalam bidang ilmu pengetahuan, fatwa dan agama. Nak mengatakan di sini Al-Mahdi ini terkenal, ilmunya hebat, fatwanya baik-baik dan agamanya kuat. Jadi para fuqaha itu dengki kepada Al-Muwahhidun. Namun ternyata mereka tak lebih besar daripada dia. Tu nak kata. Maknanya memang hebatlah Al-Mahdi ini. Tapi kalau kita semak pun di internet, banyak cerita tentang Al-Mahdi ini. Pendiri kepada Al-Muwahhidun, kisahnya semua yang negatif. Kebanyakannya negatif. Sedangkan dia, menurut apa yang ditulis oleh Ibn Khaldun, dialah yang membawa daripada orang-orang mengikut bid'ah kembali kepada tauhid balik. Jadi kerana masyarakat sudah semakin kucar-kacir ketika itu, dan ketika itulah dia nak membawa balik supaya supaya masyarakat kembali kepada tauhid. Jadi sebab itu nama dia Al-Muwahhidun, daripada perkataan tauhid itu, golongan yang mendukung tauhid. Pendapat-pendapatnya selalu diterima orang. Apa yang dikatanya selalu dituruti, dan dia punya banyak pengikut. Mereka iri terhadap kemajuan yang dicapai oleh Al-Mahdi dan mencuba mengurangi pengaruhnya itu dengan menyerang pendirian-pendiriannya dan menyebarluaskan berita bahawa apa yang dinyatakannya tidak benar. Okey. Alang-alang saya tunjuk terus. Okay, yang kita ceritakan tadi ni adalah melibatkan Al-Muwahhidun dan juga Al-Murabitun. Yang warna kuning itu Al-Murabitun. Al-Muwahhid, warna jalur Al-Murabitun, dalam bahasa Inggeris Al-Murabids, Al-Mubarids, dan Al-Muwahhidun jadi Al-Muhad, dalam bahasa Inggeris lah. Jadi pemula kepada kerajaan di sebelah berjalur itu adalah Al-Murabitun. Kemudian yang satu lagi yang nantinya akan muncul adalah Al-Muwahhidun. Jadi kemunculan Al-Muwahhidun tu bila mana di kawasan kerajaan Al-Murabitun, ketika itu kalau kita lihat di sini, ini kekuasaan Al-Murabitun tu, ada kerajaan Lamtuna. Lamtuna ni di sebelah bawah. Jadi di sini di mana idea-idea para ulama itu diangkat. Jadi sokongan kuat yang menolak usaha untuk membawa balik masyarakat kepada tauhid yang kuat itu ditolak. Jadi sebab itu kalau kita lihat di sebelah selatan ni tidak mendapat dukungan yang kuat. Nanti dia akan membuka kekuasaan dia itu sebelah utara Morocco, kemudiannya sampai ke Andalus. Dia dapat mengambil alih penguasaan. Dia overlapping. Ketika itu belah utara menyokongnya, belah selatan masih lagi tidak. Jadi dalam 20 tahun, 27 lah, lebih kurang 27 tahun mereka bertahan hingga akhirnya dia seluruh bahagian utara Al-Murabitun tu diambil oleh Al-Muwahhidun. Jadi sampai 1147 saja. Jadi 1120 dia overlap dekat situ lah. Baik. Nama lain bagi Al-Mahdi ini adalah, nanti kalau kita lihat, itu penceritaan dia lah. Kalau kita tengok dalam paragraf yang seterusnya, di samping itu mereka juga sering menerima penghargaan dan penghormatan dari Raja-Raja Lamtunah. Ini yang maksudnya. Raja-Raja dekat sini, Lamtunah nama kawasan sebelah selatan, banyak menyokong para fuqaha itu. Kerana para fuqaha itu cuba untuk mengatakan bahawa Al-Mahdi ini ataupun namanya Ibnu Tumat adalah seorang yang telah tidak bersama dengan mereka dan juga
membawa satu pemberontakan lah. Jadi Raja Lamtunah mengikut mereka ni. Kalau kita baca, panjang lagi lah. So saya skip pergi ke sampai yang paling bawah sekali, paragraf tu. Itu tuan-tuan perempuan baca sendiri. Kemudian Ibn Khaldun menyebut, Al-Mahdi sendiri tetap hidup sederhana. Ini kepribadian Al-Mahdi. Suka menyendiri, sabar menghadapi segala cubaan dan tidak mengendahkan soal-soal duniawi hingga akhir hayatnya. Beliau wafat tanpa meninggalkan kekayaan duniawi. Malah anak pun dia tidak punya. Tidak seperti biasa semua orang berusaha memilikinya, tetapi kerap kali tertipu dalam menuruti keinginan itu. Apalah kiranya yang diharapkan lelaki itu dengan gaya hidup demikian, kalau bukan hasrat meraih redha Allah. Kerana itulah dia tidak hendak berusaha mengumpul kekayaan duniawi selama hidupnya. Tambahan lagi, jika maksudnya itu tidak baik, tentulah dia tidak akan berhasil dan dakwahnya tidak akan meluas. Demikianlah sunnatullah yang sudah berlaku terhadap hamba-hambanya. Tuduhan para fuqaha terhadap kenyataan bahawa keturunan Al-Mahdi bersambung dengan keturunan Nabi tidak berdasarkan hujah apapun. Yang ini nak cerita bagaimana para fuqaha tu kata yang menjadi penyebab kepada dia ni ada pengikut sebab dia keturunan Nabi je. Bukan soal dia hebat. Lebih kepada dia keturunan Nabi. Jadi dekat situ ada pengikut. Yang ini saya sendiri tak mendalami lagi. Kisah tentang Ibn Tumat dan juga Al-Muwahhidun ini, sebab banyak data-data yang kita ada memang dia banyak yang negatif. Jadi antara yang menceritakan secara positif ni Ibn Khaldun. Jadi maknanya bagi saya sendiri pun saya perlu membaca lebih banyak lagi, mencari kajian, kerana pandangan yang disampaikan dalam Ibn Khaldun ni, pandangan ni juga adalah satu pandangan yang bukan mainstream. Jadi banyak seperti mana kita awal-awal tengoklah bagaimana beliau mengkritik pandangan-pandangan ahli tafsir sebelum itu. Jadi disebut di sini tidak ada keturunan Nabi itu sebagai sebab kenapa dia mendapat sokongan. Namun Al-Mahdi adalah seorang pemimpin yang membawahi seluruh Bani Masmudah. Apa maksudnya kat sini? Dalam semakan saya, apabila kita membaca balik cerita tentang Al-Mahdi ini, beliau memang betul adalah keturunan daripada Fatimiyah Syiah yang mendakwa mereka adalah keturunan Nabi lah. Jadi memang dia daripada keluarga tu. Tetapi bila mana dia bercampur dengan orang barbar dekat situ, Bani Masmudah nama tempat dari satu suku kaum itu, Bani Masmudah, dan kemudiannya ada Bani Haganah, mereka bersatu mengangkat dia. Tapi tanpa mereka itu tahu dia tu keturunan Nabi. Maknanya kisah sebenar yang Ibn Khaldun kata, sebenarnya dia sudah masuk bersama dengan masyarakat tu, dia dah blending dah. Jadi masyarakat tu angkat dia sebagai pemimpin sebab kepimpinan dia kan, perjuangan yang dia bawa. Sebab itu, bukan sebab keturunan Nabi. Yang biasanya kalau sebut keturunan Nabi orang akan angkat. Jadi dekat situ mungkin berlaku kekeliruan di kalangan orang sejarah. Dan jadi menerima cerita-cerita yang kemungkinan cerita-cerita itu dibuat-buat juga. Seperti mana yang kisah sebelum-sebelum ni yang dikenakan terhadap Al-Ma'mun yang dituduh terhadap Idrisi kan. Jadi perkara yang sama mungkin berlaku terhadap Al-Mahdi ni. Sedangkan ia diangkat oleh masyarakat barbar di situ. Maknanya masyarakat di sebelah kawasan Salami dekat apa ni? Kawasan antara ni lah, antara utara dengan selatan tu. Yang dibuat ada boundary ni. Boundary antara dua ini yang akan sokongan lebih kuat di sebelah utara, kemudiannya membawa sampai ke sebelah Andalus. Jadi memang betul dia daripada Fatimiyah, tetapi anggota-anggota kesatuannya dalam paragraf yang keberapa tu, 1, 2, 3, 4, 5, keturunan Fatimiyah tu telah memudar dan kalangan rakyat sudah banyak tidak mengetahuinya. Meskipun nyatanya dia masih berada di tengah tradisi keturunannya itu, Fatimiyah telah terkelupas dan harganah Masmudahnya lebih menonjol, sehingga dia lebih dikenal dengan kulit baju yang terakhir ini.
Meskipun dia berasal dari keturunan Fatimiyah, namun kenyataan itu tidak jelas lagi sehingga mudah baginya hidup dengan kesatuan harganah mas muda. Ya. Jadi maknanya jarang sekali keturunan seseorang boleh samar demikian. Maksudnya di situ, dalam keadaan biasanya, kalau orang itu dia keturunan Nabi dan dia nak orang angkat dia, dia akan sebut-sebut dia keturunan Nabi. Dia akan sebut-sebut. Tetapi dalam hal Al-Mahdi ini, dia tidak sebut pun hal itu. Malah orang akhirnya tak tahu. Dan jarang sekali orang berketurunan mulia dia dalam keadaan sama-sama dia punya salah silah dia tak cerita pada yang lain. Jadi nak cerita di sini Al-Mahdi itu tidaklah dia dinaikkan disebabkan oleh kerana dia Ahlul Bait ataupun keturunan Nabi tadi. Ya. Jadi ini yang contoh yang terakhir yang dibawakan oleh Ibn Khaldun. Saya nak bawa tentang perempuan, kita balik sedikit. Kerana kisah itu dia terkait dengan Syiah. Daripada yang awal semua contoh-contoh itu adanya peranan Syiah yang membawa cerita-cerita ini. Dan kalau kita lihat dalam sejarah kerajaan Syiah ini, dia berkembang dengan kerajaan mereka yang besar, Fatimiyah. Fatimiyah. Ini kita dah biasa tengok juga. Dan tiga kerajaan besarnya itu, Karamitah, Fatimiyah dan Buaih itu, dia berlaku dalam sekitar kemuncaknya di sini. 934 sampai 1062, kerana Buaih itu telah berjaya menguasai Baghdad. Telah berjaya menguasai Baghdad waktu itu. Maknanya Baghdad Abbasiyah memang ada. Tapi yang menguasai pentadbirannya adalah di bawah Buaih. Khalifah jadi boneka saja. Dan era inilah tengok macam mana Fatimiyah boleh bergerak maju, Karamitah boleh membesar. Itu petanda kepada ketika itu Abbasiyah lemah. Khalifah-khalifah ketika itu sedang lemah. Dia tidak dapat mengawal, tidak mendapat sokongan yang kuat. Jadi tempat-tempat yang lain dah mula berkuasa, gubernur lebih berkuasa. Dan kemudiannya Syiah telah membuka kekuasaan mereka. Dan kalau kita tengok peta, yang ni saya tak sentuh Syiah yang selepas inilah. Orang hitam ni semua Syiah. Yang nanti akan muncul kembali dengan satu kerajaan baru, Safawiyah. Kalau kita tengok Fatimiyah, Umayyah dan juga Fatimiyah, Umayyah, Cordoba itulah. Cordoba, Umayyah, Abbasiyah dan Fatimiyah saja. Secara petanya ketika itu, kita boleh lihat Fatimiyah adalah satu kuasa yang besar. Dia sudah mengambil termasuklah tanah Hijaz dan juga Syam. Sebahagian daripadanya, Abbasiyah berpusat di Baghdad. Jadi ketika inilah berlakunya semua kisah-kisah ini. Kebanyakan kisah-kisah ini berlaku dalam keadaan Abbasiyah lemah, Fatimiyah sedang berkuasa, Syiah sedang kuat. Dan naratif cerita-cerita, rekod-rekod itu banyak cerita-cerita yang ditambah-tambah macam ni. Jadi kita yang keliru di hujung ni. Sebab kita mungkin mengambil rekod-rekod, kita baca saja. Tapi kita tak tahu kisah yang berlaku ketika itu. Ya, secara ya. Mereka semua berpusat di Iraq, di Iraq. Hmm. Hmm. Okey. Saya dah masukkan ke tidak kat sini? Sekejap. Ya, betul. Dia kena tengok dekat sini. Okey. Okey, kita tengok pergerakan yang bergerak sampai ke sebelah sebelah barat. Yang ini kisah tentang Abu Muhammad Abdullah Al-Mahdi Billah. Ini adalah salah seorang yang kita kena tengok silsilah dululah, lagi mudah. Boleh nampak tak ni? Okey.
Okey. Ni sampai ke Sayyidatina Fatimah, kemudian sampai Ja'far Sadiq ya. Okey. Permulaan kepada kita tengok pada silsilah ni, Muhammad Al-Baqir Ja'far As-Sadiq ini imam-imam ni adakah kita panggil sebagai Syiah? Imam-imam ini dipanggil Syiah ke? Tidak. Mereka ini juga adalah ulama-ulama sunni yang menjadi rujukan utama muktabar. Tapi yang menjadi masalah bila mulanya ada pandangan-pandangan yang mengatakan bahawa seperti mana yang pertama ni, dia meletakkan pandangannya mengatakan sepatutnya menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Jadi itulah imam yang pertama. Kemudian kiraan dia macam tu. Kemudian Hasan, Hussein 2, 3, 4, 5. Pemula kepada Syiah 12 bila mana mereka mengatakan kisah ni saya dah tak berapa nak ingat lah. Tapi cuma dia mengatakan bahawa setelah kematian Ja'far As-Sadiq, maka adalah imam yang sepatutnya ganti daripada keturunan ini. Keturunan Ja'far As-Sadiq. Ini saya kena semak balik sebab saya dah tak ingat kisah ini. Cuma kisah yang tentang kemudiannya, tentang Ismail, ini jadi Syiah 12 lah yang mula-mula dalam bentuk mazhab yang dominan. Kemudian masuk yang keturunan yang tidak bersama dengan itu, mereka mengatakan Ismail ini adalah sebagai imam mereka, dan kemudiannya mereka menyebut bahawa Imam Ismail ini telah hilang, bersembunyi. Jadi banyak Ismaili, mereka panggil Mastur. Muhammad ibnu Ismail, maafkan saya selepas anak dia itu, Muhammad ibnu Ismail telah menghilang dan dia akan muncul sebagai Mahdi nanti. Dia akan muncul sebagai Mahdi. Jadi dakwaan mereka bahawa selepas daripada itu dia adalah seharusnya menjadi trustee bagi imam tu, imam yang akan keluar nanti. Jadi yang dipanggil sebagai hujjah. Imam yang keempat bagi Muhammad bin Ismail. Kemudian pengikut dia kata Imam Muhammad tu tak mati lagi. Dia tersembunyi, dia mastur, kita tak nampak. Nanti dia akan kembali sebagai Mahdi. Jadi pengganti dia mengatakan bawa faham macam itulah. Jadi penggantinya pula mengatakan nanti dia akan datang sebagai Mahdi, tetapi kemudiannya ada golongan yang tak setuju. Dan golongan tak setuju membentuk satu lagi Syiah yang dipanggil Karamitah, tapi tak ada kat sini. Fatimiyah yang akan menjadi daripada Ismaili ni Fatimiyah, dia akan jadi Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah. Tapi sebahagian yang tak setuju, dia kata dia tidak bersama dan dia membentuk satu kerajaan di sebelah Karamitah ini, di sebelah tanah Arab, di sebelah hari ni Oman, kawasan tu. Karamitah. Yang ini yang pernah merampas Hajarul Aswad tu, yang telah membunuh masyarakat umat Islam yang pergi haji dulu. Karamitah ni. Kemudian pro Ismaili tadi, bukan, dia Zahiri kalau tak salah saya. Kemudian daripada grup pro Ismaili ini, yang tadi dia berpecah menjadi satu, menjadi Karamitah, membuat satu pemberontakan di Syria. Mereka ini mengangkat Abu Muhammad, seorang yang merupakan daripada keturunan mereka juga, untuk menjadi Mahdi, dia kata. Dialah yang akan jadi Mahdi. Bermula daripada sini bermulalah satu faham baru bahawa bukan lagi sebagai trustee, dia pula lah pengganti imam. Jadi pengganti imam daripada Muhammad bin Ismail, dah ada dah penggantinya sini. Tak, maknanya bukan tunggu lagi dah. Ismaili inilah. Maka dari Abu Muhammad ini, yang asalnya dari Salamiyah,
kemudiannya bila bawa faham ini Abbasiyah yang ada tidak boleh benarkan. Jadi dia tekanlah, tangkaplah mereka ni. Maka dia melarikan diri dari Salamiyah, dari Syria, pergi ke Ramlah, pergi ke Fustat. Dan ketika itu dia dah tukar pakaian dah, supaya tak dapat dicam, pakaian pedagang. Jadi orang tak dapat cam dia dan akhirnya dapat melarikan diri sampai Sijil Masa, sampai ke sebelah Afrika. Di sinilah bermulanya, kemudian dia mendapat sokongan daripada orang-orang barbar. Asalnya memang diminta Aghlabi, ada satu suku tu yang merupakan suku di bawah boleh kita katakan sebagai wakil Abbasiyah ataupun yang bersama dengan Abbasiyah untuk menangkap mereka. Dan memang mereka menangkap golongan Syiah ni. Tapi kemudiannya perlahan-lahan mereka menganut pula agama Syiah, mengikut cara Syiah. Dan kemudiannya berlakulah seperti mana yang kita katakan tadi, hingga terjadinya kerajaan Fatimiyah. Panjanglah cerita dia tu. Kemudian daripada situ lagi ada pula pecahan lagi daripada Az-Zahir tu. Daripada keturunan Ismail juga, Az-Zahir, kematian Al-Mustansir menyebabkan Nizar dan juga Al-Hafiz dia berebut tahta. Patutnya Nizar yang naik, kemudian Al-Hafiz tidak puas hati kerana ada wazir Al-Mustansir tu yang telah mengangkat dia, dan kemudian dia nak terus berkuasa, maka berlakulah pecahan lagi. Jadi jadilah Nizari. Nizari inilah yang menjadi Syiah Syiah Asasin tu. Kerajaan Hashashin. Ingat tak? Saya pernah cerita dulu. Hashashin. Syiah Hashashin. Kemudian Al-Hafiz jadi Syiah Hafizi. Kemudian bawah lagi, pecah lagi Tayyib. Tayyib ini jadi pula Syiah Daudi. Syiah Daudi Bohra ni ada di India, ada di Yaman, ada di Singapura. Daudi Bohra. Jadi pecahan dia ni agak complicated lah. Banyak ceritanya. Saya tak pasti. Sebab dia macam ada dua, satu dalam tarikat pun ada. Banyak. Jadi pergerakan mereka tu disebabkan tadi. Dia dikejar oleh Abbasiyah. Dia bergerak dan dia bawa sekali faham tu. Dan kawasan itulah juga kawasan Idrisi. Idrisi yang telah difitnah dengan dia bersama dengan Syiah. Jadi hal-hal ini perlukan penelitian yang lebih lagi. Maknanya bila kita mendengar kisah-kisah tentang memburukkan seseorang itu, khususnya kita semak lagi dululah, supaya kita tidak terjebak dalam cerita-cerita yang disebut oleh Ibn Khaldun sebagai cerita kotor, cerita-cerita keji yang cuba dibawa, tuduhan-tuduhan palsu akibat daripada dengki manusia. Baik, yang itu mungkin kita akan jumpa balik kisah itu secara jelas oleh Ibn Khaldun nanti. Ini adalah dia punya pendahuluan dan kemudiannya dia sambung lagi. Pembicaraan panjang lebar tentang kesalahan-kesalahan itu telah membawa kita menyimpang jauh daripada tujuan penghasilan buku ini. Ibn Khaldun kata dia dah bagi contoh-contoh tu, dia dah rasa menyimpang dah kita ni. Dia kata dah jauh sangat ni kan. Jadi tujuan penghasilan buku itu bukanlah ke arah membuka kesalahan-kesalahan tu terus je, tetapi lebih kepada nak mengajar kita cara macam mana membaca sejarah itu. Sungguh pun begitu, ramai orang berkemampuan dan pakar sejarawan telah tersilap ketika membicarakannya dan dakwaan-dakwaan semacam ini. Mereka membekukan persoalan itu di dalam kepala mereka saja. Ramai yang berfikiran lemah dan tidak kritis. Ini satu kritikan bagi Ibn Khaldun. Sebab Ibn Khaldun berani dalam zamannya untuk mengatakan ramai ilmuwan, ramai sejarawan yang tersilap, berfikiran lemah dan tidak kritis. Malah ahli sejarawan yang kompeten pun menerima segalanya. Segala apa rekod yang ada, dia terima tanpa mengkritik.
tanpa buat satu penyelidikan kritis, dan dengan demikian cerita-cerita pelik itu pun meresap ke dalam bahan tulisan sejarah yang mereka hasilkan. Akibatnya historiografi, apa historiografi? Kita ni macam masuk kelas PhD ya. Historiografi ini adalah pensejarahan. Pensejarahan. Nanti kita akan tengok apa beza sejarah dan pensejarahan. Tapi pensejarahan ni yang membuatkan kita akan jadi kritikal. Bila kita tengok, maknanya kita tidak mudah untuk menerima satu-satu maklumat bila diterima. Kalau kita mengambil disiplin historiografi lah. Tapi kalau kita hanya mengambil sejarah, kita hanya baca dan ambil itu terus terima. Tidak ada kritikan. Dekat tabayun lah. Lebih pada tabayun lah. Cara metodologinya, apa yang terjadi, itu yang akan diajar oleh Ibn Khaldun. Baik. Dan para pelajar pula, teraba-raba, kita lah ni, yang belajar ni. Ketika mempelajarinya, historiografi telah dianggap sebagai bidang yang dipelajari oleh masyarakat umum. Oleh itu pada hari ini, para sarjana yang terlibat di dalam lapangan ini harus mempunyai pengetahuan tentang, sekian-sekianlah saya pendekkan dalam ini. Slide ni, kita perlu tahu prinsip politik, keadaan politik zaman itu. Kemudian sifat semula jadi sesuatu. Semula jadinya bagi orang-orang yang, contohlah, keturunan yang baik-baik, secara semula jadinya takkan buat perkara-perkara yang tak munasabah, maksiat, dosa ni. Itu secara umum, ini prinsip-prinsip kita kena pegang dulu. Dia kata. Kemudian bahawa bangsa, tempat dan zaman itu berbeza-beza, menghasilkan cerita pun berbeza. Ada kesan dia. Nilai akhlak bagaimana, kebiasaan tempatan tu macam mana, kelompok-kelompok yang wujud zaman itu bagaimana, fahaman-fahaman yang ada waktu itu bagaimana. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, kalau semua inilah kita pertimbangkan dahulu sebelum kita menerima mana-mana fakta ataupun apa yang orang kongsi, agak-agak selamat ke tak? Lebih selamat lagi untuk kita. Tapi penat tak penat? Kita tang ni yang orang malas ni. Banyak kerja ni nak fikir betul ke macam ni? Apa? Jadi perkara-perkara ini bagi Ibn Khaldun sangat penting. Sangat penting. Kerana dia masuk dalam perenggan seterusnya, dia harus juga berupaya membandingkan ini. Saya dah ringkaskan semuanya dalam yang dimasukkan di sini. Ada perkara yang sama dan ada perkara berbeza berlaku pada masa lampau dan pada masa kini. Perkara tu mungkin sama, tapi sebenarnya berbeza. Pening tak? Peningnya juga kan? Okay, yang itu dari segi sekarang kan, cara penceritaan naratif lah kita panggil lah kan. Naratif berita CNN, Al Jazeera dah berbeza ke dah? Ini zaman sekarang. Zaman dahulu penceritaan naratif tu akan datang dalam bentuk tulisan, buku. Jadi penulis itu juga dia menulis dengan ada cara dia sendiri berfikir. Jadi bila dia sampai kepada kita, kita pun jadi pelik. Mana satu yang betul? Kalau kita bayangkanlah, CNN betul ke Al Jazeera betul, contoh macam tu. Jadi macam mana kita nak menapis itu? Bagi Ibn Khaldun, kita nak melihat macam sebelum dan semasa itu. Kalau nak kita bandingkan, dia bagi contoh sebelum semasa sebab sejarah kan. Sebelum dan juga yang sekarang, cara kita pandang itu, mungkin apa yang berlaku di zaman itu, kita kena tahu sebab kenapa terjadi. Itu yang pening tu. Ini memang kerja orang sejarawan lah. Sejarawan. Cuma untuk kita orang awam, bila kita dapat tahu, maknanya kita berhati-hati. Walaupun kita tak mampu untuk mengkaji ke apakah sebabnya, sekurang-kurangnya bila kita dapat suatu maklumat, kita tanya dulu. Ataupun kita ada tanda soal dulu. Betul ke jadi macam tu? Takkan orang baik buat macam ni? Jadi persoalan-persoalan tu
untuk mendapatkan lagi sumber yang baru untuk menerangkan apa sebenarnya terjadi. Yang ini memang satu perkara yang sangat diharapkan oleh Ibn Khaldun terhadap sejarawan. Jadi sejarawan patut buat perkara beginilah. Sebab itu, mereka yang ada ilmu historiografi dalam perenggan seterusnya, ketiga sebelum akhir itu, dianggap tinggi nilainya oleh orang-orang terdahulu sehingga At-Tabari, Al-Bukhari dan sebelumnya Ibnu Ishaq dan sarjana lain memilih untuk menceburi bidang ini. Kebanyakan para sarjana, sungguh pun begitu, melupakan hal ini. Maknanya, walaupun sudah ada kemahiran ilmu yang tinggi, dia melupakan tentang historiografi ini, dengan akibatnya ia menjadi satu kerjaya yang sungguh membebalkan. Maksudnya satu kerja yang merugikan jugalah, satu kerjaya. Nanti dia akan bagikan satu lagi contoh. Kita teruskan sampai ke yang perenggan akhir itu. Suatu kelemahan yang wujud dalam bidang historiografi ialah sikap mengabaikan fakta. Bahawa keadaan-keadaan pada suatu negara dan bangsa dengan perubahan zaman dan berlangsungnya waktu, ia memang menjengkelkan dan sangat tersembunyi dan menjadi ketara hanya setelah waktu yang panjang dan jarang-jarangnya ramai daripada segelintir sahaja menyedarinya. Maksudnya apa dekat sini? Jangan abaikan perubahan-perubahan zaman. Perubahan zaman. Zaman dahulu, seorang yang bergelar guru dengan hari ini yang bergelar guru sama. Kalau ikutkan sama guru. Nilai dia, martabat dipandang pandangan mata orang lain. Berbeza zaman tu. Itu yang dibawakan contoh oleh Ibn Khaldun selepas ni. Sebelum tu dia bagikan satu contoh, satu muka surat penuh ni. Bagaimana, saya ringkaskan, bagaimana dalam muka surat selepas itu tu, satu muka surat penuh ni, menceritakan keadaan dunia dan bangsa-bangsa berubah. Diceritakan bagaimana Parsi Purba mula-mula, kemudian kuasa diambil alih oleh Rom. Kemudian diambil alih oleh umat Islam. Kemudian umat Islam itu bukan sekadar orang Arab. Kemudian datang pula orang Parsi, orang macam-macam bangsa. Dan setiap perjalanan itu dia membawa kepada satu bentuk perubahan demi perubahan. Antara perubahannya adalah perubahan budaya. Budaya, bila contoh kita ambil, katakan orang Parsi masuk agama Islam. Mereka masih ada budaya dia tak? Masih ada. Jadi budaya dia tu nak adapt dengan Islam, makan masa ke cepat? Makan masa. Dalam tempoh makan masa tu, ada tak berlaku kesilapan faham tentang ajaran agama yang ada dalam budaya pula? Ada. Berlaku. Jadi apabila berlaku hal ini, kalaulah tidak kita kembali kepada belajar agama itu dengan sumbernya, mengikut cara yang betul, kita akan, mungkin di kalangan kita dalam budaya itu, kita akan menganggap budaya kita tu dah selari dengan agama. Itu terjadi dalam budaya Melayu pun. Sebab apa? Sebab dulu datuk nenek moyang kata, ni betul ni orang ustaz-ustaz kita dulu buat macam ni. Jadi susah nak tinggal, tak boleh nak tinggal. Jadi bila perkara itu, jadi dia akan jadi satu perbincangan panjang pula lah. Bagaimana kemudiannya perbincangan tentang uruf, tentang adat budaya, sejauh mana adat budaya itu masih boleh dikekalkan dalam agama selagi tak menyimpang dari segi khususnya dari segi akidah dan juga syariat lah. Akidah lah khususnya. Jadi hal ini akan selesai kalau ilmu, maksudnya dia kena balik pada ilmu kan. Jadi proses itu diceritakan bagaimana kehebatan zaman silam yang ada pada bangsa Arab yang telah berubah kemudiannya menjadi satu bangsa yang membawa satu tamadun yang hebat, yang kemudiannya apabila dimasuki oleh orang Turki, dimasuki oleh orang Barbar daripada barat, dimasuki oleh orang Kristian Eropah, maka kebiasaan pada orang Arab itu sudah berubah wajah. Ini diceritakan oleh Ibn Khaldun panjang di sini. Dan setiap adat kebiasaan, tengok pada yang terakhir itu, adat kebiasaan suatu bangsa itu adalah menurut adat kebiasaan raja-rajanya. Ini kata peribahasa Arab ada menyebut, rakyat jelata mengikut agama anutan rajanya. Jadi bila mana raja bertukar agama sekaligus mengubah
orang panggil sosio budaya masyarakat tu juga. Secara agamanya, secara kehidupan juga. Seperti mana Al-Ma'mun bila dia ambil pandangan Mu'tazilah, ketika itu dia wajibkan masyarakat ikut Mu'tazilah. Sehingga Imam Ahmad Ibn Hanbal ditangkap. Kerana perbincangan tentang kalamullah tu, Al-Quran itu kalamullah. Ini kesan kepada politik berubah, masyarakat pun berubah. Jadi panjang kesan-kesannya. Yang penting bagi Ibn Khaldun, kena tahu sebab. Kalau kita tahu sebab, maka mudah untuk kita menilai kenapa jadi begitu dan adakah kita patut ikut ke ataupun kita tinggalkan. Sebab-sebab itu yang penting. Ya. Muka surat selepasnya, 48. Ini diceritakan lagi dengan panjang tentang hal yang sama, perselisihan antara adat baru dengan adat lama. Sebab bila kata contoh, kita ambil adat orang Arab, adat orang Arab, bila bercampurnya masuknya masyarakat Turki ataupun masyarakat Parsi, mereka pun sudah mula adapt lah, ambil juga, menerima juga pandangan ataupun cara hidup gaya orang Parsi. Bila datang orang Rom, ambil juga. Sebab itu yang saya selalu sebut tentang the clash of civilization yang disebut oleh Samuel Huntington tu. Dia kata bila datang ni, yang ni tolak budaya ni, jadi dia bertentang, dia bergaduh. Sedangkan proses tu dia menyebabkan kita belajar pula cara orang lain dan kita adapt sebenarnya. Belajar adapt. Jadi setiap masa satu-satu budaya tu akan berubah sikit demi sikit. Sedikit demi sikit dia akan berubah. Dengan sendirinya. Sebab kita dah berasimilasi, kita kata kan. Dah bercampur dengan satu budaya luar. Macam orang Pening dah campur budaya apa? Pening, Melaka, Singapura adalah 3 negeri selat yang penuh dengan macam-macam pedagang. Jadi dia membentuk satu budaya yang cara hidup dia berbeza sikit. Berbanding kalau kita banding dengan Kelantan, Terengganu, semua itu dia ada kesan daripada interaksi juga. Berlaku pergerakan, orang berdagang, perkahwinan campur, semua bercampur. Dalam Pening saja dah berubah dah, lain-lain kan. Lain-lain. Maknanya di town lain, balik pulau lain. Sama macam mungkin kita dulu tak pernah terbayang akan bayar guna handphone. Beli barang guna handphone. Dan waktu mula-mula ia diperkenalkan, orang rasa rimas, macam susah nak ikut. Terutama golongan warga emas. Mak-mak kita, nenek-nenek nak buat macam mana. Tapi hari ni pandai dah. Duit tak nampak, duit tak, bukan di tangan. Jadi budaya tu berubah sebenarnya. Tanpa kita sedar. Cara tak langsung dah berubah dah. Kehidupan kita dah berubah. Dan kita accept perkara tu. Tapi kalau dari segi hal keduniaan yang tidak ada melibatkan akidah, kita bercelaru, tak ada masalah lah. Cuma yang disebut oleh Ibn Khaldun tu, kita nak kena tahulah perubahan itu berlaku. Ada, betul. Memang ada. Ya, keadaan tak terima cash yang contoh kan. Memang perubahan itu berlaku dalam bentuk sama ada, kalau paksa dia akan jadi cepat. Kalau secara voluntary dia akan jadi makan masa yang panjang. Ini yang Ibn Khaldun nak kita faham, maknanya perubahan pasti berlaku dalam setiap zaman dan masa. Tempoh dia tu mungkin cepat, mungkin panjang. Jadi perubahan itu jangan kita lupakan dalam kita mentafsir atau memahami sejarah yang lalu. Maknanya seorang yang hari ini jadi cikgu, dia mungkin dengan gadgetnya, dengan cara dia, dengan friendly dengan pelajarnya, macam kawan je. Tak sama dengan seorang guru zaman 60-an. Pelajar tak berani tanya soalan. Kan? Semua ikut saja. Dan cikgu dipandang tinggi. Dia bukan macam kawan-kawan boleh hi bro ke kawan-kawan macam zaman sekarang. Dah macam kawan kan. Nama
title kejaya sama, guru. Itu yang ditunjukkan oleh Ibn Khaldun dalam contoh dia. Selepas ini, dia bagi tahu beberapa contoh. Okay, kita tengok dekat perenggan yang terakhir muka surat ini, 48 ni. Keadaan tersebut dapat digambarkan oleh catatan sejarawan tentang Al-Hajjaj. Okay, Al-Hajjaj. Al-Hajjaj ini, mana saya tulis Okey, ni perubahan konteks Al-Hajjaj disebutkan ayahnya seorang guru sekolah. Ni saya bagi contoh tadi ni. Masa itu pekerjaan mengajar dianggap sebagai kejaya kemahiran dan hanya untuk cari nafkah hidup saja. Okey, nanti tengok ini dulu. Ini nanti saya terangkan. Kejaya perguruan tidak dibanggakan oleh masyarakat waktu itu. Menjadi seorang guru dianggap sesuai dengan orang yang lemah, miskin dan berempat. Maka banyaklah golongan profesional yang lemah dan ahli pertukangan tangan yang bekerja semata-mata mencari duit. Yang mana mereka itu tidak layak menceburi bidang tersebut tetapi mempercayai bahawa itu saja yang dapat dilakukan. Maksudnya apa? Dekat zaman ini, ayah Al-Hajjaj ini, dia adalah guru yang mana ketika itu zamannya tak ada kerja lain, tak ada pilihan. Itu je lah tempat. Dan biasanya orang jadi cikgu ni orang yang tak ada kelayakan tinggi. Dia bukan orang yang berkemahiran tinggi. Jadi last kali pilihan dia jadi cikgu saja. Dan ketika itu orang memandang jawatan cikgu tu orang lemah. Maknanya orang bukan ahli yang hebat lah untuk belajar daripada mereka. Mereka itu disesatkan oleh kemahuan sendiri bagaikan seutas tali yang sering terlepas dari pegangan dan menyebabkan diri itu terjatuh ke jurang kehancuran. Mereka tak sedar bahawa apa yang diharapkan itu adalah suatu tak mungkin dapat dicapai oleh orang seperti mereka. Mereka seperti tidak menyedari bahawa mereka itu adalah golongan profesional dan ahli pertukangan tangan yang bertungku lumus untuk terus hidup dan bernafas. Mereka sendiri merasakan diri mereka tu orang kelas rendah lah kiranya. Sampaikan sebenarnya tugas dia tu tugas penting, mengajar. Dia tak rasa macam satu penghormatan. Kan? Tidak dihormati kejaya itu. Kejaya itu. Jadi sedangkan perenggan seterusnya, dan mereka tidak mengetahui permulaan Islam dan di bawah pemerintahan kerajaan Islam pertama Umayyah Abbasiyah. Pekerjaan mengajar suatu yang lain, tak sama dengan yang waktu tu. Secara umumnya, ilmu pengetahuan bukan suatu bidang ketukangan pada masa itu. Okey, ni saya ringkaskan terus. Zaman Nabi, ilmu mengajar ni adalah ilmu untuk mempertahankan akidah. Sebab Nabi menyampaikan ilmu. Sahabat yang bersama tu dia akan menyampaikan. Jadi dia akan menjadi guru lah. Jadi yang Nabi hantar 10 orang dulu kan mengajar Al-Quran. Permulaan ni biasa mengajar Al-Quran. Jadi daripada situ, tugas itu dipandang sangat mulia kerana dia membawa mesej agama. Bersama dengan dia adalah satu perjuangan mempertahankan akidah umat Islam. Jadi dia nak pastikan makin lama makin ramai dihantar untuk mengajar agama kan. Mengajar. Jadi guru itu adalah satu, bukan dia tak jadi pekerjaan waktu tu. Dia jadi tanggungjawab. Tanggungjawab. Kan? Jadi dia jadi satu tradisi kita kena sampaikan ni, ilmu ni. Jadi bila tak dirasai sebagai satu pekerjaan, ia adalah satu yang benar-benar dibuat untuk mendidik masyarakat. Mendidik masyarakat. Mereka akan memperjuangkan kalau orang memperlekehkan dia. Mereka akan mempertahankan apa yang disampaikan. Jadi itulah prinsip biasanya orang yang memperjuangkan apa yang dia percayalah. Jadi itulah guru yang awal pada awalnya. Tapi lama kelamaan apabila selepas zaman Nabi, sahabat, tabi'in, ilmu itu berkembang. Kenapa dia berkembang? Sebab adanya persoalan-persoalan baru yang datang dari orang tadi tu. Orang Parsi, orang Rom yang masuk Islam ni, orang barbar. Soalan-soalan mereka tu membentuk kepada satu metodologi mesti dibuat untuk pembelajaran. Jadi berlakulah sistem pendidikan yang lebih berkembang lah di perbincangan-perbincangan. Itu tak wujud zaman Nabi. Tapi selepas daripada itulah berkembang. Dan perkembangan itu menyebabkan pemisahan. Maka pemisahan urusan yang dahulunya, yang orang yang jadi guru tu dia adalah tabligh, dia nak sampaikan ilmu tu. Dan
itu adalah pekerjaan yang mulia, dan ia adalah satu perkara yang dibuat bukan oleh satu yang namanya guru, bukan. Dia lah juga tentera. Dia lah juga guru agama. Dia lah juga petukang, tukang kayu ke apa. Orang yang buat semua tu. Maknanya umat Islam seluruhannya, sahabat yang awal tu gurulah kiranya. Mereka adalah mengajar, dia tabligh. Tetapi pada zaman yang selepas itu, atau secara khususnya zaman Al-Hajjaj ini, ayahnya, waktu itu sudah dipisahkan. Perubahan masa itu menyebabkan ilmu itu berkembang. Lepas ilmu itu dah berkembang, dah ada pengkhususan dah. Orang-orang tertentu dia jadi pemerintah. Dia menjaga pemerintahan saja. Yang lain ada yang letak dalam pentadbiran, ada yang letak dalam pendidikan. Jadilah guru. Jadi mulalah wujud kerjaya yang namanya guru, cikgu. Apabila berlaku keadaan itu, berlakulah pula masa-masa yang mana orang mencari kerja, tak ada kerja lain, dia pun kerja jadi cikgu lah. Hanya untuk dapat duit. Faham tak? Ini kisah yang berlaku di zaman 1200-1300 ni cerita. Tapi sampai zaman sekarang sama lagi kan? Maknanya asas kepada jadi cikgu adalah untuk tabligh, sampaikan ilmu ni, tanggungjawab. Tapi akhirnya sebab orang dah tertekan, tak ada kerja, nak pendapatan, akhirnya dia pergi punch in, punch out. Itu sajalah. Kerjaya lah. Jadi kerjaya. Dia ikutlah. Habiskanlah. Jadi kerjaya sama. Kalau dari segi peranan, guru juga. Jadi Ibn Khaldun nak terangkan kat sini, bila kita melihat keadaan semasa ni, kita jangan anggap seorang guru itu keadaan semasa kita sama macam guru dulu. Tak. Jadi kalau kita nak buat satu ulasan tentang guru zaman dulu, kita kena tahu cerita zaman dia. Kita tak boleh samakan apa nama ni, katakanlah nama kalau orang nak membidas katakan umat Islam ke, untuk mengatakan sahabat dulu pun jadi cikgu tu sebab nak duit lah. Sebab nanti perang nanti dapat duit. Dia nak buat persamaan seolah-olah sekarang orang kerja sebab nak dapat duit. Itu adalah satu analogi yang tak betul. Maknanya tak boleh disamakan. Keadaan tu tak sama. Ibn Khaldun bawa pula satu lagi contoh, qadi. Dahulu, qadi itu juga adalah pemimpin perang. Dia juga adalah tentera. Dan dia kena menyelesaikan masalah hukum hakam ketika mana keadaan itu berlaku di tempat dia. Hingga mana qadi itu, dia punya pengaruh sangat tinggi. Orang memandang tinggi qadi, sampaikan khalifah pun akan memilih qadi. Dia akan mengikut qadi. Sebab qadi itu akan bagi hukum kan. Tetapi zaman selepas pengkhususan, dia menjadi qadi tapi dia bukan pemimpin-pemimpin macam ni. Dia bukan orang yang ada, dia hanya hakim saja. Dia bukan orang seperti mana sebelum ini yang pernah menjadi pemimpin perang dan tentera, malah mendapat pengaruh kepada pemimpin kerajaan negara. Yang zaman ini dia tidak begitu. Jadi dia buat contoh kat sini, nanti tuan-tuan pun baca macam mana dikatakan qadi itu ketika zaman siapa ni? Dia tak sebut nama siapa. Ada ni. Ibnu Abi Amir. Sewaktu mengetahui, ini muka surat 1. Ni dah masuk muka surat L bukan 1. 50 L. Contoh lain perenggan yang ketiga tu. Contoh lain yang menggambarkan kenyataan serupa ini yang salah sebenarnya adalah kecaman tidak berasas daripada peminat sejarah yang kritis terhadap karya-karya sejarah ketika mereka mendengar tentang kedudukan qadi, pemimpin dalam perang, dan pemerintah tentera yang menyebabkan kepada para qadi. Pemikiran yang salah itu menyebabkan mereka mengimpikan kedudukan seperti itu. Maknanya mereka mengimpikan kedudukan untuk menjadi qadi.
hakim. Mereka beranggapan bahawa jawatan kadi di masa kini adalah sama hebat dengan yang wujud sebelum itu. Sebelum itu memang hebat, tapi selepas daripada itu dia hanya jawatan kadi saja, tapi dia tak terlibat dalam kepimpinan negara, dalam peperangan dan sebagainya lah. Suatu mengetahui tentang Ibnu Abi Amir yang berupaya berkuasa penuh terhadap Hisham, ni Khalifah Hisham. Mendengarkan bahawa ayah Ibnu Abbad menguasai salah seorang raja Sevilla dan mereka adalah para kadi. Maknanya disebabkan dia kadi, dia dapat menguasai raja di Sevilla itu. Mereka dengan demikian berpendapat bahawa para kadi terdahulu itu sama seperti kadi yang ada di masa kini. Mereka tidak peka kepada, okey, apa yang dimaksudkan di sini? Dia kata, nampak tu, sebagaimana akan diterangkan dalam bab kehakiman. Nanti dia akan terangkan lebih lanjut lah. Nak katakan di sini, penulis itu mengandaikan kadi zaman lama yang sepatutnya lebih hebat dipandang sebagai tak berapa hebat mana. Oh yang ni cerita dia. Saya dah tulis dah, saya tak perasan. Ibnu Abi Amir ni, dia dipandang rendah oleh orang awam kerana penulisan itu dia hidup di zaman ini. Dan dia dipandang rendah kerana dia tidak sehebat zaman yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Jadi, begitu juga kemudiannya disambung penulis sejarah. Penulisan sejarah dulunya mula-mula menulis sejarah untuk ahli keluarga bangsawan. Untuk mereka kenal susu galuh dia. Jadi penceritaan tu panjang. Cerita siapa kadi, siapa wazir dia, siapa sepupu dia, siapa anak beranak ni. Sebab untuk koleksi keluarga bangsawan tu untuk kenal susu galuh dia. Tapi lama kelamaan, penulisan mula mengangkat raja-raja dan juga wazir. Sebab mula ada kerajaan-kerajaan yang dah pecah, mereka bersaing sama dia. Jadi masing-masing nak tunjukkan kehebatan, maka menulislah penceritaan tu lebih pada raja, tak cerita pun sangat tentang keluarga-keluarga lain. Jadi bila sejarawan menulis, sejarawan kopi saja, dia kata. Sedangkan ada perkara yang tak patut pun untuk disambungkan, diperceritakan, diperturunkan. Jadi yang ini antara perkara yang Ibn Khaldun sebut bahawa perubahan akan mengubah, walaupun dari segi kerjaya pun dia dah mengubah. Ini kan pula penulisan sejarah. Jadi penulisan sejarah orang dulu, kemudiannya yang selepas itu dan selepas-selepas itu adalah mungkin sebahagian mereka yang dikritik oleh Ibn Khaldun ni, bila mana dia hanya mengambil kopi saja dan dia tak tahu kenapa cerita itu dimasukkan. Kenapa hal-hal melibatkan keluarga itu dibesarkan ataupun hal-hal melibatkan raja dibesarkan. Yang ini mereka dalam bidang sejarah lah yang akan mengkajinya dengan lebih lanjut. Saya perkenalkan pada tuan-tuan perempuan ni tak ada dalam ni. Ini antara nama yang sangat penting bila cerita tentang sejarah dan pensejarahan. History dan historiografi. Namanya Malik bin Nabi. Ini beliau sempat hidup zaman Uthmaniyah. Tetapi dia orang Algeria. Asal Konstantin di Algeria. Background dia engineering. Kemudian dia belajar sejarah, falsafah, sosiologi di Kahirah. Kemudian bila dia balik di Algeria 1963, dia tengok Algeria dah banyak berubah. Berlaku kebudayaan tu. Berubah budaya sebab teknologi dah makin canggih. Masyarakat dah lain kehidupan. Menjadi penyebab kepada dia mula membuat teori-teori dan kajian-kajian tentang kenapa perubahan ini berlaku. Dan akibat daripada dia juga menyaksikan kejatuhan Uthmaniyah, maka dia mula membawa pandangan-pandangan macam mana nak kembalikan balik kehebatan umat Islam. Peradaban dulu yang pernah hebat, kita dah jatuh dah ni. Jadi dia nak bawa. Syekh Ramadan Al-Buti pernah menyebut dalam satu buku Manhajul Hadaratul Insaniyah fil Quran tahun 1998, disebut bahawa Malik bin Nabi inilah satu-satunya pemikir Islam yang memberi respon khusus untuk macam mana nak kembalikan peradaban Islam melalui tulisan-tulisannya. Jadi Malik bin Nabi ini, pecahan yang dia buat kan, okey, apa itu sejarah? Sejarah kajian tentang apa yang berlaku masa lalu, apa yang berlaku lah.
Tetapi pensejarahan dia nak tahu bagaimana ia berlaku. Bagaimana sejarah itu ditulis. Sebab saya tak akan bawa cerita ni kalau kita tak 3 tahun yang lepas dah bincang cerita sejarah. Sebelum ni, kita selama ni semua sejarah. Apa yang dibentangkan tu hanya sejarah. Tapi bila kita dah sampai ke tahun keempat ni, sebab tu saya fikir baru sesuai bawa mukadimah. Sebab kalau tidak, terus pening ni mukadimah ni. Jadi kalau kita dah pergi sejarah dulu, jadi kita pergi tengok pensejarahan, kita akan lebih faham lah. Fokus pada peristiwa dan fakta kalau sejarah. Apa berlaku, apa faktanya, itu saja. Tetapi pensejarahan dia akan nak tengok apa metodologi untuk mengesahkan itu. Apakah teori yang ada dalam peristiwa itu. Kemudian sejarah, maksudnya teori-teori daripada peristiwa kan berulang, maka dia munculkan teori. Kalau buat begini, pasti jadi macam ni. Nah, ini orang pensejarahan lah yang fikir. Maknanya kalau keadaan ketika macam contoh Ibn Khaldun punya teori, ketika mana kemuncak kepada kejayaan satu-satu tamadun, kemuncak lah katakanlah kita di Malaysia berada dalam keadaan kekayaan semua orang kaya, tak ada orang susah, kan? Kemudian tidak berlakunya kezaliman dan sebagainya. Ketika itu juga adalah petanda kepada kita kena berhati-hati, kerana generasi yang selepas itu yang hidup dalam keadaan senang ni, mereka mungkin akan membawa kepada perpecahan. Yang itu teori lah. Maksudnya teori-teori itu hasil daripada melihat peristiwa berlaku. Sejarah juga naratif, hanya menceritakan naratif saja. Tetapi analisis terhadap naratif itulah pensejarahan. Jadi analisis. Macam kita sekarang, kalau kita nak lebih mudah faham macam tadilah contoh CNN punya berita dengan Al Jazeera. Kalau kita mendengar saja, kita hanya menerimanya seadanya lah. Jadi bagi orang yang memang zaman dulu, saya ingat lagi atuk saya memang dia tak boleh tinggal tengok TV3. Tapi dia tak nak tengok RTM. Dia tak nak tengok RTM. Jadi bila kita menolak satu sumber dan kita mengambil satu saja sumber dan kita menerima naratif itu, kita mungkin juga terjerumus dalam cerita-cerita yang memang apa yang nak disampaikan oleh media tadi. Dia yang nak benda tu. Jadi ada baiknya kita dengar juga sumber-sumber yang lain. Sebab yang dia sampaikan hanya naratif. Macam mana kita pergi ke China itu, kalau pergi dengan travel agency yang lain, dia hanya bawa naratif sejarah. Cerita tu je lah. Sejarah, ini tempat ni, ini bangunan ni. Malah ada setengah tempat dia hanya menceritakan tentang struktur bangunan. Macam mana hebatnya bangunan ni, ada bawa banyak batu-bata. Tapi kalau yang kita bawa secara apa yang kita dapat iktibar daripada sejarah tu. Yang itu tambahan lain. Jadi bergantung kepada siapa yang bawa. Jadi naratif yang macam mana kita nak ikut. Jadi orang yang menganalisis, ada analisis kritikal ni, bila dia dengar berita daripada CNN contoh, dia persoalkan. Itu antara satu perkara yang baik lah. Tetapi bila satu berita tu dia dah cenderung tak persoalkan pula kan. Jadi kita juga berlaku bias dalam diri kita. Kadang sebab kita lebih suka pada naratif ini, kita ambil yang ini saja, seolah-olah segala-galanya betul. Yang ini kita tak suka, jadi segala-galanya tak betul. Jadi akhirnya kita juga boleh terjerumus dalam naratif-naratif yang misleading. Dia sebahagian masak, sebahagian tak masak. Macam tu. Baik. Okey, saya dah ringkaskan tadi tu. Daripada muka surat 40 sampai 41 sehingga ke 42. 52. Itu dengan contoh-contoh yang
Ibn Khaldun bawakan tentang wazir-wazirnya, kisah-kisah yang diangkat. Sampailah kepada yang paragraf yang berapa tu? Ketiga. Suatu keterangan tambahan sebagai penutup pembicaraan ini. Cantiklah, kita pun nak tutup juga. Sejarah, ini dia beri satu. Ini tuan-tuan perempuan boleh tanda ni. Perenggan ni. Maksud sejarah. Sejarah merujuk kepada peristiwa-peristiwa khusus mengenai suatu zaman dan bangsa. Pembicaraan umum tentang keadaan suatu daerah, bangsa dan zaman itu merupakan dasar bagi para ahli sejarah. Kebanyakan permasalahan sejarah dibangun di atas dasar tersebut. Dan maklumat sejarah itu menjadi jelas oleh dasar tersebut. Apa dasar dia tadi? Dasar dia adalah pembicaraan tentang suatu daerah, bangsa dan zaman. Itu dasar dia. Boleh garis tu. Maksudnya tempat, macam mana hal ehwal bangsa dan juga zaman itu. Itulah dasar dalam sejarah. Maknanya dalam sejarah yang kita nak tahu, peristiwa tu berlaku dekat mana, bangsa apa yang terlibat, tahun bila, hal itu. Dan itulah yang menjadikan ia antara judul sebagaimana Murujuz Zahab. Ini Al-Mas'udi, perenggan seterusnya. Kemudian dia cerita lagi, dia jelaskanlah apa yang diceritakan dekat situ. Dalam Murujuz Zahab itu menceritakan tentang bangsa di barat dan di timur, ada puak-puak, ada gunung ganang, ada suku kaum yang pelbagai. Kemudian muncul pula Al-Bakri, itu perenggan yang berapa tu? Kedua terakhir. Kemudian sesudahnya muncul pula Al-Bakri, menulis seperti mana Al-Mas'udi. Termasuk dalam situ dia ceritakan jalan-jalan raya dia macam mana, daerah-daerahnya, kan? Diceritakan. Ini diceritakanlah bagaimana penulisan itu. Kemudiannya berlaku perenggan terakhir itu bercerita bagaimana penulisan ini yang sudah dalam bentuk yang baik, kemudiannya hancur disebabkan oleh berlaku di situ satu wabak besar. Dia tak sebut di sini wabak itu, tapi kalau kita semak silang, wabak yang dimaksudkan Black Death. Black Death ni wabak besar dalam dunia, barat dan timur. Barat dan timur tu, dia maksudnya timur tu pada timur tengah lah. Dia sampai juga sebahagian pada Parsi. Sebelah kita tak pasti. Sebab kita tak dengar sangat lah. Dikatakan Black Death tu kena satu dunia macam COVID juga. Cuma dia lebih teruk lagi, kematian itu menyebabkan bukan sekadar manusia mati, tapi bahan-bahan penulisan yang baik pun juga habis, hancur, rosak lah. Disebabkan oleh mungkinlah berlaku mungkin penempatan semula ke apa, wallahualam. Perubahan-perubahan tu menyebabkan banyak perkara yang hancur dan masyarakat mula meninggalkan pula ilmu-ilmu itu kerana sibuk dengan keadaan yang kucak-kacir itu. Muka surat sebelahnya. Perenggan yang ketiga. Apabila terjadi perubahan secara umumnya menyeluruh, ia seolah-olah menjadikan seluruh makhluk itu berubah. Maksudnya berlakunya COVID, contohnya, memang dah mengubah dah cara hidup kita. Begitu juga Black Death ni telah mengubah segala-galanya, seolah-olah seluruh dunia ini dengan segala isinya telah bertukar. Terasa seakan-akan ianya suatu ciptaan baru dan suatu kejadian semula. Alam dan isinya serba baru. Oleh itu terasa diperlukan ketika ini orang secara sistematik menetapkan keadaan-keadaan di dunia yang mempunyai pelbagai daerah dan bangsa serta adat resam dan puak-puak mempunyai pelbagai anutan berubah-ubah untuk pewarisnya. Pendeknya, melakukan apa yang telah dilakukan oleh Al-Mas'udi untuk bangsanya, ia seharusnya dapat dijadikan contoh kepada para sejarawan yang akan datang. Dia nak kata, selepas daripada semua itu, berlakunya Black Death yang memberi kesan hilangnya tokoh-tokoh yang baik. Jadi sekarang ni kena mula balik. Kena mula baru. Maknanya penulisan pensejarahan kena ikut cara macam Al-Mas'udi. Maknanya cerita dengan detail, tempat tu macam mana, keadaan jalannya bagaimana, tahun dan sebagainya lah. Dalam buku ini saya akan bicarakan segala persoalan sedapat mungkin ketika saya berada di Maghribi. Ini adalah perenggan di mana Ibn Khaldun
nak mengaku apa yang dia mampu buat. Ini antara ketulusan hati seorang penulis lah. Jangan dia tunjuk pandai, semua dia reti. Ya, Ibn Khaldun sebut, saya akan membicarakan segala persoalan sedapat mungkin ketika berada di Maghribi. Saya akan menuliskan baik secara eksplisit ataupun implisit segala yang berhubungan dengan sejarah Maghribi sesuai dengan tujuan saya menulis secara khusus tentang Maghribi. Juga tentang keadaan bangsanya dan negaranya dan rakyat jelata dan kerajaan-kerajaan tanpa menyinggung hal-hal di daerah lain. Maksudnya tak akan menyentuh yang bukan dalam Maghribi. Pembatasan ini adalah disebabkan oleh kurangnya pengetahuan saya tentang apa yang berlaku di timur dan di antara bangsa-bangsa itu. Jadi yang ini perkara yang kita patut contohi juga. Kita tak tahu, kita jangan pandai-pandai buat tahu. Jadi beliau sendiri menyatakan dalam bukunya, dalam pendahuluan ni, dia hanya menyentuh bab Maghribi dan juga bangsa-bangsa di sini dan bukan di timur. Sebab tambahan pula, maklumat dari sumber yang tidak sahih tidak akan dapat memberikan maklumat mustahak sebagaimana yang saya kehendaki. Ibn Khaldun dia sangat teliti. Dia sangat pentingkan tentang sumber yang sahih. Jadi kalau mungkin boleh dengar cerita-cerita pedagang, saya tak pasti dalam buku ni akan diceritakan ke tidak. Banyak juga kitab-kitab sejarah yang dia tak pergi tempat tu. Dia dapat daripada cerita pedagang yang datang ke Kaherah contohnya. Dia datang, dia ceritakan, oh kat sana kami jumpa sekian-sekian. Jadi dia catat, dia tulis. Dan tanpa menyemak kebenarannya, maka di situ yang Ibn Khaldun cuba elakkan. Yasi mungkin betul, tetapi mungkin juga ada yang salah. Antaranya macam mungkin yang seperti mana saya pernah sebut, yang menyebutkan tentang pokok yang menumbuhkan anak dara. Pokok anak dara terjuntai-juntai ada dalam satu rekod. Rekod Arab. Saya tak ingat tajuknya. Menceritakan di satu tempat. Dia ceritalah perjalanan tu. Di satu tempat tu ada satu pulau. Di situ ada pokok yang menumbuhkan anak dara. Jadi, bagi Ibn Khaldun, kalau ambil dasarnya tadi, dia disebut ini. Sifat semula jadi. Semula jadi satu pokok, takkan menumbuhkan orang. Jadi, ini dia punya batas dia ni. Ibn Khaldun telah meletakkan ni. Hati-hati yang ni. Kita tengok yang ni. Ini macam tak logik ni. Jadi, bila kita persoalkan, menjadi punca kepada kita tak mudah terima. Dan kemudiannya kita akan semaklah. Sejauh mana kebenaran, daripada mana datang cerita ni. Jadi cerita-cerita tu hasil daripada apa yang diteliti oleh Ibn Khaldun, dia mendapat tahu yang ini kerja Syiah, ini kerja musuh politik. Sebab dia bertanya benda tu, dia mencari sebab. Jadi kisah-kisah itu, ini cerita sejarah, tapi kisah kita hidupan harian sama juga. Mana yang sampai kat kita, cerita-cerita macam-macam lah. Cerita daripada website-website yang ada, blog-blog yang ada, mesej-mesej yang kita dapat. Cerita-cerita tu pun, maknanya bila sampai kat kita, kita filter dulu. Kita filter dulu dengan apa yang ada. Dengan seperti mana yang disadangkan oleh Ibn Khaldun. Kemudian, Al-Mas'udi, hasil daripada ruang perjalanannya yang luas. Memang beliau mengagumilah Al-Mas'udi ni sebab Al-Mas'udi sendiri dia bergerak, dia pengembara dan telah memberikan suatu gambaran yang lengkap. Sebagaimana yang telah ditulis dalam bukunya itu, namun begitu, perbicaraannya tentang Maghribi terasa kurang lengkap. Jadi dia nak sebut di sini dan di atas setiap ahli ilmu, dialah yang lebih mengetahui. Maknanya, untuk kita mencakupi segala apa ilmu yang ada kat luar tu bukan satu yang mustahil lah. Hanya setiap orang ada kemahiran dia sendiri, kearifan dia tersendiri. Jadi dia kena mengaku kekurangan diri. Dan mengakui kekurangan diri adalah suatu kewajipan orang yang beragama. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena berhati-hati dalam hal ini. Perkara yang tak tahu, kita sebut tak tahu. Maksudnya kita tak ada pengetahuan tentang itu. Daripada kita berpura-pura mengatakan kita tahu. Itulah penghujung bagi introductionnya.
Dan dua muka surat akhir ni, beliau menceritakan bagaimana kaedah beliau menulis perkataan bukan Arab. Ini kalau tuan-tuan perempuan pernah baca buku-buku akademik, biasanya dia ada bahagian depan tu, dia tulis macam mana sebutan. Huruf dengan ada tanda-tanda kan. Sebab sebutan-sebutan tu. Kerana sebutan itu mungkin sebutan bukan Arab. Ataupun sebutan untuk dibunyi secara Arab. Bagi tulisan Rumi, dia ada, katakanlah A ada tanda kan, stroke tu kan. Jadi maksudnya mungkin bunyinya panjang. Saya pun tak mahir bab itu. Cuma dalam hal tentang bahasa, bila kita semak, ini orang PhD, orang bidang bahasa dia belajar lah nama-nama ni. Ada ilmu fonetik, ada ilmu fonologi, morfologi, sintaks, semantik, pragmatik. Yang ini bincang tentang fonetik ni bunyi je. Ini fonologi, yang ini saya pun tak mahir lah bab ni. Cuma nak kata ilmu yang tadi berkembang tu berkembang sampai tahap ini dari segi secara bahasanya. Ibn Khaldun sebut bagaimana ada satu perkataan-perkataan yang mana perkataan-perkataan itu bagi orang barbar, orang Afrika contoh, mereka tak boleh sebut huruf tu. Huruf jim. Dia tak boleh sebut huruf jim. Dia tak boleh jadi ja. Dia akan jadi ga. Jadi secara kalau dalam penulisan beliau ni nak menulis ga tu macam mana? Sedangkan tak ada huruf ga dalam Arab. Jim tak ada. Jadi muncullah huruf-huruf baru. Dan huruf-huruf baru ni, ini antara yang boleh kita katakan yang antara yang awal lah Ibn Khaldun membincangkan tentang macam mana nak tulis perkataan tu. Perbincangan dia tu, kalau tuan-tuan cuba lihat yang ini, Quran lama kan, tak ada baris, tak ada tanda. Itu membawa juga kepada pembacaan-pembacaan yang berbeza. Sebab satu tadi, bangsa tu tak boleh sebut. Kan? Alhamdulillah kita bersyukur, orang Melayu ni dia boleh sebut. Bahasa apa pun dia boleh. Lidah kita okey. Oh, Perancis ke, Arab ke, Cina semua jadi. Tapi ada bangsa yang tak boleh. Ada bangsa yang susah. Seperti bangsa Arab tadi. Bangsa barbar. Cina sebut R pun susah. Dia ada R tapi bunyi dia tak jadi R macam kita. Jadi memahami juga masyarakat yang berbeza-beza dari segi sebutan bacaan. Jadi memang payah. Jadi dekat situ Ibn Khaldun nak cuba bila dia akan menyebut perkataan-perkataan tertentu, dia akan tunjukkan tanda. Tanda yang berbeza. Macam kita kalau Melayu, Jawi lah. Menambahkan huruf-huruf nga, nya, ga, pa, ca kan. Itu tambahan kita lah. Tapi bagi orang Arab tak boleh baca. Sebab huruf tu tak ada. Jadi macam apa nama ni, perak. Kita suruh orang Arab sebut perak. Dia jadi berak. Ba, dia tak sebut pa. Dia tak boleh sebut pa. Dia tak ada huruf pa tu. Jadi perbezaan ini juga bagi Ibn Khaldun kena difahami juga. Maknanya perbezaan itu jangan sampai disebabkan perbezaan itu kita merasakan kita betul, orang tu salah. Sedangkan orang tu sebut, dia tak boleh sebut. Tapi kalau kita yang boleh sebut, tiba sengaja nak sebut pula yang cara bacaan yang berlainan ni, bagi saya untuk belajar boleh. Tapi kalau kita boleh sebut lebih fasih dalam bahasa Arab, sebutan Arab lah khususnya, lebih baik baca sebut yang betul kan. Yang mungkin kita pergi ke Afrika, pergi ke Morocco kan. Morocco Arab dia kan lain kan bunyi sebutan dia. Lahjah dia. Orang kata kalau kita sebut fusha, dia pula tak faham. Jadi bagi kita boleh sebut fusha, tapi bila kita berinteraksi dengan dia kena guna cara dia bercakap. Jadi dekat situlah yang sangat penting bagi Ibn Khaldun ni melihat kepelbagaian tu, perbezaan-perbezaan tu. Teliti, sungguh teliti. Dan kalau saya boleh tunjukkan mungkin ini antara perkara yang pernah berlaku dalam keluarga saya juga dulu. Pernah tak tengok apa nama ni, Akademi Quran? Akademi Quran ke apa? TV Hijrah dulu buat. Akademi Quran ke
apa yang buat pertandingan bacaan Quran? Tak ingat? Dah lama dah. Oh, zaman saya bujang lagi tu. Dah tak ada dah. Waktu tu kan ada kiraat, ilmu kiraat pun ada ilmu kiraat 7 kan. Jadi kiraat tu berbeza-beza. Jadi saudara saya ada sekali kat situ tengah tengok. Tiba orang tu baca, salah ni dia kata. Dia kata, tak, memang ada ilmu. Tak, salah ni kita belajar. Bukan macam ni. Jadi yang kita belajar mungkin satu. Ada lagi yang lain. Jadi sebabkan kita tak tahu. Jadi kita mudah untuk kata, salah. Jadi saya nak tunjukkan sekali dengan tanda bacaan dia yang memberikan kita bagi saya satu ilmu baru jugalah. Allahu Akbar. Pangkah pula. Yang ini adalah kiraat yang ada, yang mana dalam kiraat ini kita boleh tengok juga cara tanda baca dia. Saya cepatkanlah, kita tengok semua. Pada yang ni. Yang ni yang penting ni. Sekejap Okay, ni Okay, ni biasa kan? Ihdinas siratal mustaqim. Cuba kita tengok yang kedua pula. Dia bunyi dia dah macam sin. Ihdinas siratal mustaqim. Yang ketiga ni, dia dah bunyi macam zai. Ini disebut oleh Ibn Khaldun bagaimana huruf itu dia antara sin ke zai. Sin ke zai. Di sini huruf sod dibunyikan dengan gabungan antara sin, sod dan juga zai. Dalam hal ini mereka menyebut dengan menulis seperti zai. Ihdinas zira. Ni sod lagi. Mana satu lagi? Ni. Bunyinya macam zai. Kan? Jadi bila berlaku macam tadi saya kata insiden dalam keluarga saya tu, kata barulah kita terbuka mata. Maknanya sebutan-sebutan itu dia berbeza disebabkan oleh tadilah. Antaranya adalah daripada cara bacaan imam yang di tempat itu, bacaan dia macam tu. Sebutan dia tak boleh macam mana sebutan kita dalam sod yang betul lah. Jadi macam kita fushah nak jadi, alhamdulillah tu saya kata syukurlah kita orang Melayu. Ada alasan kata tak boleh belajar makhraj dengan baik lah. Sebab kita punya lidah sebenarnya boleh. Kita punya lidah boleh. Cakap bahasa apa pun insya-Allah. Jadi penghujungnya ada tambahan bagaimana yang kita dah habis lah ni untuk mukadimahnya. Dan kita akan masuk buku 1. Yang kita nak ambil satu pengajaran yang penting tentang perubahan yang Ibn Khaldun sebutkan, dia ambil masa. Perubahan ni. Dan antara punca, yang ni saya ambil, saya tulis dalam bahasa Inggeris sebab mudah sikit. Kalau tak bahasa Melayu panjang. Punca kepada nak berubah tu susah nak berubah sebab orang dia takut dengan satu benda yang dia tak tahu tu. Fear of unknown. Kita ambil contoh ni, saya ambil contoh bagaimana Abu Jahal. Dia tak berani nak berubah tu, antara puncanya inilah. Pertama, fear of unknown. Sebab ini adalah satu benda, dia tak tahu apa yang akan jadi kalau kata dia tak menyembah banyak sangat berhala ni. So dia takut benda tu. Sebab dah biasa dah. Dia salah lah. Dia maknanya dalam tempoh yang panjang 13 tahun tu dia masih lagi tak nak terima. Maknanya yang ini adalah normal manusia. Dia tak boleh terus berubah. Maknanya dia tak boleh terus berubah. Dia makan masa sikit. Tapi dia sampai ke akhir, sampai ke sudah dia memang tak nak terima. Tapi akhirnya hidayah perlu dicarilah.
Maknanya dia sendiri kena membuka ruang untuk memahami, tapi dia tak buka ruang. Kan? Tapi apa yang berlaku, macam itulah. Lack of conviction, dia tak percaya, dia macam monotheism. Hmm, hmm. Memang dia takut. Memang betul, memang betul. Memang perkara hmm, memang itu yang dia takut. Memang ini maknanya lumrah manusiawi macam ni. Untuk apa-apa perkara baru untuk dia ubah. Perkara dah jadi normal. Dah jadi norm. Macam contoh dulu orang memang sakit cari bomoh. Memang akan cari bomoh. Jadi nak berubah tu, dia memang akhirnya adalah ilmu yang akan mengubah dia. Jadi untuk memberi dia faham tu, dia kena ada ilmu. Bukan suruh dia, tinggalkan. Yang tu tak, memang akan lebih susah lah. Jadi cara nak bagi ilmu tu dekat sini ni, communication. Lahan-lahan terus communicate. Tapi bila kita poor communication, dia salah faham. Macam Abu Jahal ni, dia bukan masalah poor communication. Orang nak communicate dengan dia pun dia tak nak. Untuk faham agama tu. Jadi bagi dia, Islam ni memang nak attack dia je. Mana PMP ni buat program ni memang nak convert orang je kerja dia. Itu je dia faham. Jadi memang kita ke arah untuk bagi dia faham juga kan, supaya kemudiannya kita nak mengajak dia supaya sama-sama dapat hidayah. Itu, tapi maknanya macam mana kita nak mengelak dia supaya dia tak rasa dipaksa. Memang akhirnya lebih kepada communicate. Betul. Memang betul. Baguslah usaha yang dibuat oleh PMP tu, dan realiti perubahan makan masa. Itu saja. Itu saja yang Ibn Khaldun pun nak tunjukkan dekat situ. Perubahan nak buat bagaimanapun memang makan masa. Nabi 13 tahun di Mekah tu tak boleh nak betul-betul, memang dalam landasan yang benar. Perintah perang belum berlaku waktu tu. Resistant. Kena pula selama ni orang pandang tinggi pada dia, tiba-tiba dah ada pula pemimpin baru ni nanti. Kan? Jadi orang akan pandang kita rendah. Tambah pula zaman tu Quraisy orang bangsawan dipandang tinggi. Rakyat marhain memang disepak-sepak je. Jadi hamba je, diperhambakan. Tiba-tiba datang Islam, Islam kata kita semua equal. Tak ada siapa lebih melainkan iman kita pada Allah je. Sini tak boleh lah kita selama ni dapat orang bagi hadiah, dapat hari pertama bekerja datang hamper kan. Datang ini tiba-tiba tak nak pula. Jadi perkara-perkara macam ni reality. Okey, saya rasa kita tutup dulu supaya live tu tak menunggu pula kan. Jadi insya-Allah selepas raya kita akan sambung buku 1 daripada kitab Al-Ibar ini. InsyaAllah. Jadi moga-moga ia memberikan satu